kita bukan nak menggalakkan orang mencuri, tapi ada cara untuk kita, mungkin dengan nasihat ataupun cara lain yang perlu kita ambil kira. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pagi Jumaat yang berbahagia ni, terbaca satu berita yang bagi saya sedih dengan tindakan segelintir pegawai-pegawai masjid, tuan imam yang tidak ada sikap timbang rasa. Jadi teruskan bersama saya, Botak Channel 73, insyaAllah. September 2 hari bulan 2021, wanita tak mengaku curi 40 tabung masjid, RM40 tabung masjid. Tertuduh Nur Amira Roslan yang juga tukang cuci sambilan mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrate di sini hari ini di atas kesalahan mencuri RM40 dalam tabung masjid Sirajuddin Padang Pauh pada bulan lalu. Seorang tukang cuci sambilan mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrate di sini hari ini di atas kesalahan mencuri RM40 dalam tabung masjid Sirajuddin Padang Pauh pada bulan lalu. Tertuduh Nur Amira Roslan 28 hanya mengaku faham dan mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Kamaliza Makzen. Berdasarkan kertas tuduhan, tertuduh didakwa melakukan kesalahan mencuri dalam bangunan dengan mencuri tabung masjid Sirajuddin Padang Pauh dan wang bernilai RM40 terdapat dalam tabung masjid itu pada jam 8.54 malam 28 Ogos lalu. Tertuduh didapati melakukan kesalahan mengikut Seksyen 380 Kanun Keseksaan. Jika sabit kesalahan boleh dihukum penjara hingga 10 tahun serta denda. Pendakwaan dilakukan oleh Timbalan Pendakwa Raya Jodia Po Yiting, manakala tertuduh diwakili peguam dari Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan YBGK, Nur Iman Nur Azmi. Nur Iman dalam hujahnya berkata anak guamnya mengaku tidak bersalah disebabkan dia tidak mencuri wang sebanyak RM40, sebaliknya hanya RM28 sahaja. Selain itu, Nur Iman memohon mahkamah meringankan jumlah jaminan disebabkan tertuduh mempunyai tanggungan seorang anak yang masih kecil berusia 4 tahun. Mahkamah kemudian menetapkan 4 Oktober ini sebagai tarikh sebutan semula kes selain memerintahkan tertuduh membayar sebanyak RM2,000 sebagai jaminan. 2,000 kau. Tertuduh bagaimanapun mengambil keputusan untuk tidak membayar wang jaminan dan ditahan sementara di Pusat Correctional Police sementara menantikan tarikh sebutan semula kes. Dalam hal sedemikian sebenarnya kita perlu ada pertimbangan yang waras, baik daripada segi pihak yang menangkap, sama ada imam masjid dan juga AJK masjid, begitu juga pihak polis. Perlu ada pertimbangan. Telitilah terlebih dahulu. Sekadar RM40 lah kalau kata banyak, tapi di situ tertuduh tak mengaku RM40, dia kata RM28 je. Kita ni manusia dikurniakan akal lah. Sepatutnya sebagai imam dan AJK masjid, sebelum membawa ke tengah perkara-perkara yang macam ni, perlulah selidik terlebih dahulu. Kenapa si fulan tersebut mencuri? Kenapa si fulan tersebut mencuri? Kenapa? Kena kaji. Sekarang ni orang susah, tak ada kerja, gaji tak cukup. Allahu Akbar. Tuan-tuan cuba bayangkan, bila dah bawa dia mahkamah, sampai prosiding macam tu, ikat jamin 2,000, lagilah dia tak mampu. Logik akal lah sikit kat situ. Manakah sikap timbang rasa imam masjid ni? Kan bila isu ada orang pergi minta duit, pergi minta sedekah dekat gereja, dapat
jadi viral. Ada isu murtad jadi apa? Mana konsep dakwah ni? Konsep dakwah. Imam belajarlah konsep dakwah. Imam AJK Masjid belajar konsep dakwah sikit. Saya geram lah dengan berita-berita macam ni. RM40 tu, ya Allah. Kalau imam dengan para AJK ni kolek seorang RM2, RM3, rasanya lebih banyak daripada tu lah. Lepas tu tertuduh ni pula ada anak kecil. Fikirlah sikit, fikir. Ya Allah, otak letak kat mana ya? Saya sebenarnya saya tak nak mengulas benda-benda macam ni, tapi bila baca berita macam tu jadi geram. Benda macam ni kita ada dalam Islam, kita ada konsep, kita ada pusat zakat, kita ada tabung. Allahu Akbar. Tiap-tiap hari Jumaat kutipan masjid dia beratus, kalau masjid yang besar ni beribu. Lain kali imam atau AJK masjid ada macam, bukan saya nak menggalakkan orang mencuri, bukan saya menggalakkan orang mencuri, tapi bila dah jadi benda macam tu, kita kena selidik latar belakang si pencuri ni, si yang mengambil ni, berapa banyak dia ambil tu tak kisah. Selidik latar belakang dia dulu. Selidik latar belakang dia. Apa kerja dia? Tukang cuci kau. Berapa sangatlah gaji? Besar lagi gaji imam tu tak? Nak geram. Sampai bawa sampai macam tu, dia akan jadi menyusahkan. Anak tu anak kecil lagi, siapa nak jaga anak dia? Dalam konsep dakwah ni luas sebenarnya. Benda ni dah pernah berlaku, zaman Nabi pun pernah berlaku. Sebenarnya benda ni perlulah kita ambil pengajaran, perlulah kita ambil ni cara nak bertindak, cara nak bawa kes. Saya sangat setuju, pernah saya baca dalam beberapa bulan yang lalu ke beberapa tahun yang lalu, Tuan Izani, seorang pegawai polis. Saya cukup bangga dengan dia. Bukan apa, saya bila macam ni, benda yang patut kita kena bagi tahulah kan. Itu sebab kadang-kadang bila viral benda-benda baik, orang kata riak kan. Tapi sebenarnya bukan nak riak kan tu. Buat benda baik ni memang kena tunjuk. Rasulullah buat benda baik, tunjuk. Agar apa? Agar orang mengikut, agar umatnya mengikut. Jadi macam itulah. Saya pun tak faham nak mengulas macam mana lah dengan keadaan-keadaan yang ada macam ni. Kita dikurniakan akal, kurniakan fikiran, ada ilmu. Bukan calang-calang orang nak dilantik jadi imam. Kalau AJK tu mungkinlah di kalangan penduduk-penduduk setempat saja. Jadi itulah kena berfikir sebelum bertindak, fikir-fikirkan. Perlukah untuk dibawa ke tengah perkara-perkara sedemikian? Kalau sekadar bawah RM100, jadi selidiklah terlebih dahulu. Kalau perlu kita bantu, patut kita bantu, kita kena bantu. Jadi tolong untuk sama-sama kita menangani isu ni. Ini dia, isu dia kecil sebenarnya, nilai pun tak berapa besar, tapi bagi yang memerlukan memang besar lah. Tapi bila bawa sampai ke mahkamah, sampai ke ini, tak sepatutnya berlaku lah. Itu sebabnya tak pelik ramai orang Islam yang pergi memohon dengan gereja, cuma tulis di buku dapat duit. Lepas tu apa yang berlaku? Murtad dan sebagainya. Inikah yang kita nak? Cuba fikir-fikirkan. Ini bukan perkara. Allahu Akbar. Saya pun nak cakap lebih pun, saya bukan siapa-siapa pun. Jadi sekarang meluahkan perasaan bila baca berita tu di pagi Jumaat 3 September ni. Subhanallah. Jadi itu sajalah daripada saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Astaghfirullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.